Kita kongsi dengan orang lain semua. Sebab ni jangan-jangan timbul. Jangan-jangan main ilham. Jadi rezeki ni dia ada 6 saluran. 6 saluran dia main. 6 saluran. Saluran pertama, orang yang iman dia sempurna. Iman yakin dia 100% pada Allah. Kan? Hidup dia, maknanya hidup dia ni ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, dan tinggal apa Allah Ta'ala larang, ikut sunnah Nabi. Semayang berjemaahnya, baca Qurannya, zikir, selawat, sifatnya sempurna. Orang yang pertama. Macam sahabat-sahabat Nabi kan. Yang keduanya, orang yang jaga semayang. Dia mengaji tak pandai mana, tapi dia masjid dia tak tinggal. Kan? Baca Quran tak betul mana, tapi dia semayang tetap di masjid. Cuba kita tengok, perhati tengok orang kampung kita yang jaga semayang di masjid. Kan? Tengok anak-anak menjadi. Kan? Tanam-tanam tengok sihat elok. Padahal kadang ada setengah tu baca pun tak erti, tapi dia jaga semayang Jumaat. Quran ke orang sebab dia tak berapa pandai baca, tapi dia jaga semayang Jumaat. Orang yang jaga semayang Jumaat di mana azan dia azankan, dia akan dapat pula 5 jaminan. Jaminan pertama, Allah SWT akan berkatkan hidup dia, berkatkan rezeki dia. Dapat tanam padi jadi elok, tanam sayur jadi elok. Dapat isteri tu rezeki semua tu. Dapat isteri yang tak pening kepala. Kalau hebat pun dapat isteri pening kepala, pening. Dapat suami pening kepala kan, pening. Dapat kenderaan, biar buruk tapi jangan rosak, okeylah. Kalau beli kereta baru selalu rosak pun jadi rezeki tak berkat juga. Dapat duit cukup, banyak, alhamdulillah. Sikit pun cukup, alhamdulillah. Tengok, bila rezeki berkat, itu jaminan bagi orang yang sembahyang jemaah. Di mana masjid, di mana azan diazankan, duduk saudara depan, paling bagus. Pertama, rezeki. Yang kedua, bebas siksa kubur. Yang ketiga, dapat buku amalan tangan kanan. Yang keempat, lintas di sirat sepadas kilat. Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisap. Hebat tak? Hebat. Jaga semayang. Kita ni ambil satu ni, berkat hidup ni pun nikmat dah. Dunia ni kan, nak cari rezeki apa, semua nak cari rezeki, nak hidup senang kan. Bila berkat, insya-Allah. Baik. Yang ketiga, orang yang kuat baca Quran. Cuba tengok orang yang mengajar Quran kan. Pergi semayang kadang-kadangnya, tapi dia fokus Quran dia. Dia sayang, dia suka sungguh dengan Quran. Anak murid ramai mengajar Quran kan. Saya ada jumpa seorang cikgu akademik, bukan ustaz, tapi dia kuat sungguh baca Quran. Siap ada jam. Maknanya setiap setengah jam sebelum azan, dia sebelum azan tu duduk atas sejarah dah. Cikgu ni lah ni umur 80 lebih lah. Setengah jam sebelum azan dia duduk dah atas sejarah. Siap letak jam tepi. Setengah jam dia akan baca Quran. Daripada dulu, daripada muda lagi dia. Sampai lah ni umur 80 bongkok dah. Malam pukul 3 pagi bangkit dah baca Quran. Allahu Akbar. Anak-anak dia semua alim-alim. Semua alim-alim anak-anak dia. Dahsyat. Ini orang yang cinta pada Quran sungguh ni. Anak dia semua hafiz Quran semua. Alim-alim semua anak dia. Dahsyat. Isteri dia cikgu juga, cikgu bahasa Inggeris. Isteri dia, setelah pencen, cikgu masuk belajar alim. Masuk setelah umur 55 kan. Masuk belajar alim dengan budak umur 18. Belajar kitab alim ni. Best student lagi. Padahal tua dah. Best student. Mengaji kitab Bukhari, Muslim ni kan. Best student. Pakcik tu. Tengok, orang yang cinta pada agama. Okey, orang macam ni pun Allah Ta'ala berkatkan rezeki. Yang ketiga, orang yang banyak zikir. Zikir, selawat, istighfar. Kan kita biasa dengar cerita orang duk bertapa apa semua kan. Kan beruk mata pisang lah, macam-macam kan. Kita dengar cerita lah. Betul tak betul kita tak tahulah tu noh.
Tapi nak ceritanya tengok, dia fokus kepada zikir aja. Ya, dan yang ke ini orang banyak sedekah. Orang banyak sedekah berkat rezeki. Yang keenam baru kerja cik taraf yang keenam ni orang kapiak. Taraf orang-orang ni orang-orang bukan Islam kan. Kerja pulun siang malam kan cari rezeki. Allah bagi, sebab Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya. Allah bagi juga. Tapi masalah dia lah ni kita jadikan sab macam tu. Nombor 6 ni kita tak nombor 1. Pulun kerja siang malam, semayang tak jaga, Quran tak jaga. Elok-elok baca Quran tak ingat dah. Sebab dulu baca Quran waktu sekolah menengah, sekolah kebangsaan dulu. Khatam sekali, dah tak baca dah. Lah nak baca tak boleh baca. Kita letak nombor 6 tu nombor 1. Kan? Mayang kadang-kadang, zikir selawat kadang-kadang, Quran kadang-kadang, Yasin malam Jumaat. Sebab tu hidup kita jadi kelang kabut. Jadi abang jangan fikir lah. Yang bagi rezeki kita siapa abang? Allah. Okey ada. Kan? Yang bagi bini kita siapa abang? Allah. Tak pernah tu. Channel betul balik tu. Ada orang tak disebut tau. Jangan main-main. Ada orang tak boleh sebut. Pasal apa kita bincang benda ni? Pasal kita nak perbetul balik landasan kita, perbetul balik pada landasan yang Allah Ta'ala nak. Bila kita betul balik landasan apa Allah Ta'ala nak macam ni, setan lah kaya mamai. Dia tak boleh duduk. Sebab tu orang tak ramai suka sembang pasal agama. Pasal banyak setan. Dia. Tapi kan tengok ceramah agama pun dia macam kacau kan? Dia macam jadi serabut lah, jadi tak tenang lah, dia jadi nak pergi tandai lah. Sama-sama saya tengok macam jenis saya jadi gelisah bila tengok macam nampak akhir zaman pun jadi macam gelisah. Tak boleh. Abang tak rayan. Tenang je. Zikir banyak. Astagfirullahaladzim. Allah sallallahu. Kalau abang rasa beban sangat, selawat. Allah sallallahu. Selawat ni dia penyejuk. Allah suka bila sekali kita selawat pada Nabi, kan, maka malaikat akan sebut nama kita 10 kali di khalayak para malaikat ni. Lepas tu kena banyak selawat apa sama sekali. Jadi tujuan apa yang kita bincang ni supaya tidak dibagi peluang kepada syaitan. Pasal abang orang baik tu yang dia duk hurung abang tu. Orang lain merancak sampai Bangkok, kota-kota. Abang tak pernah merancak. Orang baik banyak saya duk dapat aduan macam ni. Remaja-remaja duk mengadu ketagihan. Saya cakap terang lah. Saya tak mau lapik-lapik lah. Ketagihan merancak apa semua ni kan. Baik lelaki, baik perempuan. Itulah orang baik cik oi. Terkejut bila sebut perempuan pun merancang. Macam-macam. Benda berlaku dalam rumah yang kita tak jangka. Baiknya anak kita duduk kat rumah, rupanya dia buat kerja dalam bilik seorang-seorang. Telefon lah. Rosak. Saya bukan kata telefon tu tak bagus, dia ada baik buruk dia. Tapi kalau kita biar sangat, rosak habis kita. Anak-anak kita rosak habis. Kan, orang dia beradik main rumah pun, Tok Wan main rumah pun tak mau keluar, duk sibuk duk main telefon dalam bilik. Itu kadang-kadang dalam masyarakat dah jadi gila. Ya. Pergi masjid pun sibuk lah dengan telefon. Tok Imam duk tengah baca surah, bunyi telefon, angkat telefon. Kan? Angkat telefon tengok dulu. Simpan balik. Siap tak tengok lagi siapa telefon. Tengah ngajar. Tanda-tanda kemurkaan Allah 13 perkara. Kemurkaan Allah. Perkara-perkara yang Allah Ta'ala sangat-sangat murka. Salah satu dia bawa masuk muzik dalam masjid. Salah satu dia. Yang Allah paling marah apabila bawa muzik masuk dalam masjid. Yang kedua, apabila kita bercakap urusan dunia dalam masjid, 40 hari amalan tak diterima. Okey. Duduk saw depan masjid, duduk saw depan kan. Bila bagi salam, orang duk dengar wirid, telefon bunyi, angkat. Tengok, angkat. Esoklah lori tu, esok.
konon-konon nak keluar masjid lah. Tapi duk sembang dulu daripada dalam masjid lagi. Sembang dunia tu. Patutnya relax dulu. Keluarlah masjid dulu. Nak sembang bab dunia ni kan. Ni dah angka-angka tu. Orang ni duk tengah wirid, duk tengah doa. Kita doa. Lori tu rosak tu. Contoh. Kan. Sat lah. Jalan keluar masjid. Cakap lah kat luar. Punya. Sampai jadi budaya biasa dalam ni. Sebenarnya dia satu kesalahan yang paling besar yang mendapat kemurkaan Allah. Dia ada perkara-perkara yang Allah tak murka. Okey bah. Okey, dah delete banyak dah? Delete banyak dah. Lepas delete banyak tu nanti abang makan madu sauda setting balik. Hak mana sel-sel hak mati, kan hak wire hak short tu repair balik dengan berkat madu dan sauda ni. Boleh nak? Jangan bagi pula dengan jin setan. Madu pun semua kan? Ya. Saya boleh ambil supplement apa boleh makan dah? Boleh boleh Dia beli dua tu kan. Madu dengan sauda ni. Ni set kecil, ni set besar. Tu ambil dua ni, makan sekali dah. Makan sekali. Makan sekali. Makan macam mana? Tak apa. Sebab ni madu. Ni madu ni yang berdosa sauda. Ya. Kan makan sebelum tidur, pagi tidur. Nanti adik depan tengah. Di siang hari ataupun tak kisahlah waktu mana. Okey, basic dia ambil setengah sudu teh, ada sudu dalam ni. Ni ada sudu teh ni, ambil setengah sudu sebelum tidur, setengah sudu dan 7 kali spray sauda. Ni minyak sauda spray, cak-cak dalam mulut. Sekali di petengah cara buat tu mudah je, kan? Kalau rajin baca waktu kacau, kalau agak tak apa rajin baca dalam botol tu makan. Sebelum tidur ni madu. Ini berapa tu? Ni hak botol kecil, ada 2 set je. Ni botol kecil, ni botol kecil. Isi berapa? Ni 185. Ini. Hak ni botol besar. Oh. Botol besar ni berapa saya tanya tuan. Tak ingat. Berapa 255 campur 50 205 kot. 205. Sorry. Tanya daripada lagi. Tak apa. Biasa duk terang hak ni. Lepas tu Dia tahan berapa lama tau? kita target 21 hari. Oh, tak tahan tak? Tahan lah kecil. Ada kalau makan lebih tak tahan lah. Untuk seorang. Kadang-kadang saya pesan suruh makan setengah jamca. Tapi dia belasahnya 1 jamca. Tapi yang tu tahan kan? Ni besar sikit lah. Dia nak main jauh ni kan. Ataupun dia setengah camca dia bancuh. Kita terang cara bancuh ayam tu. Lepas tu camca lagi dia jilat. Habis cepat. Ada satu orang pelanggan saya, dia jutawan. Orang Penang. Tapi nak cerita bukan pasal jutawan dia tu, nak ceritanya bila dia kena serangan jantung, saya pesan suruh setengah camca je. Bila kena serangan malam tu kena serangan jantung, dia tuang setengah botol yang duk. Tidur lena. Esok pagi tu bangkit celapak duk habis sebotol. Sekali makan. Alhamdulillah pada izin sihat, segap begap. Itulah. Jadi makan madu untuk taat perintah Allah, perintah Nabi, kan. Baik. Sebelum tidur mungkin tidur. Ni 7 kali spray, ni setengah camca lah. Di siang hari, abang nak pergi mana-mana, abang bawa minyak sauda di bolong poket. Abang nak pergi mana-mana, takut dia main rasa rusing tu, abang cepat-cepat spray. Jangan bagi pula dengan setan langsung. Spray dalam mulut. Spray minum air kosong lah. Boleh buat maksud? Tak apa. Kamu pakai maksud Tak apa. Tandai tak apa sebab kita tak makan tandai. Macam telefon kita kan ada 30 juzuk Quran kan. Tak salah pun masuk tandai. Jangan baca Quran dalam tandai ya. Jangan buka dalam tandai. Gitu. Nah. Macam mana? Ringan sikit tak? Dia kalau saya cakap tak apa, saya macam duduk dengan seorang tu jadi macam kacau sikit lah. Itulah tu maksud saya. Tu yang kita setting balik tu. Setting balik itu maksudnya apa dia? Yang bagi sakit Allah, kan? Yang bagi sihat Allah. Kita nak perbetul balik fitrah kita ni. Setting balik iman kita ni pada Allah. Jadi kalau duk serabut sangat, Fokus pada Allah. fokus. No? Apa-apa pun Allah. Boleh. Barulah tak hang, tak berat. Ini duk himpun, aku nak pakai kereta apa? Nak kerja di mana?
Kalau kerja Johor, jauh dengan orang tua ni. Kalau duk fikir dah. Kita duk sekolah lagi. Dah fokus mengaji Duk mengaji je lah. Okay. Lah tanggungjawab abang mengaji je. Cuma kalau abang nak kahwin, abang beritahu abang. Tu je. Bah, cik nak kahwin abang. Barulah boleh beritahu dah ada pasangan. Lah ni tak ada pasangan lagi, tak rancang nak kahwin lagi, jangan fikir lagi. Abang fikir mengaji dulu. No? Boleh? Faham dah zaman ni, zaman duk fikir. Kita lah dah lalui dah. Ya. Boleh? Okay. Siap. Start ni sikit. Boleh insya-Allah. Dia kena setting dulu. Baru boleh servis, baru boleh perbetul. Kalau terus itu dia hang, dia pun tak tahu apa. Dia kena cuci dulu. cuci. Mana bagi tenang. Jadi Gelisah. Tadi saya tengok video pun nak main tu dia macam Tak apa insya-Allah. Baik.